Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang bersama saya Janet Bennett. Berita malam ini dimulakan dengan Kerajaan Sarawak sedar akan pentingnya peranan pelabuhan dalam menyediakan perhubungan perkapalan di antara pelabuhan pelbagai negara di dunia. Sehubungan itu, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak Datuk Majang Renggi berkata, Kerajaan Sarawak sedang mengkaji secara serius pembangunan pelabuhan yang antara lain cadangan untuk mempertingkatkan saluran capaian dan penyediaan alat bantu navigasi lain untuk memastikan keselamatan kapal semasa melalui saluran capaian di Kuala Barang. I fully believe with the support of the well-established and excellent management system in place, as mentioned by the General Manager in the welcoming speech, the report will be able to play significant or bigger role as the catalyst for economic development in the northern region of Sarawak and become an important port that link Sarawak trade to the rest of the world. This August world with our state vision and aspirations to be a developed state with high income economy by year 2030. Beliau berucap dalam Majlis Penghargaan dan Kecemerlangan 2022 Miri Port Authority MPA di Hotel Imperial Miri pada Jumaat. Tambah Datuk Majang lagi, berdasarkan kepada ekonomi digital, perindustrian 4.0 dan data besar masa kini, industri pelabuhan di Sarawak juga tidak ketinggalan daripada gelombang pembangunan ini. The port industry to look into the full automation of port operation and using the digital infrastructure to link into the big data system in the world. Kini dengan kemunculan teknologi maklumat dan telekomunikasi ICT dan akses kepada maklumat, pelanggan lebih berpengetahuan berbanding pembekal produk dan perkhidmatan atau industri itu sendiri. Sementara itu, dalam majlis sama, Pengerusi Lembaga Pelabuhan Miri merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau, Paulus Paulu Gumbang mengumumkan Pelabuhan Miri telah memenangi anugerah bagi kategori kecemerlangan korporat dalam Anugerah Perusahaan Asia Pasifik APEA 2022 Malaysia. Selain itu, beliau turut maklumkan Pengurus Besar Lembaga Pelabuhan Miri Sarawak Budol turut memenangi anugerah kategori kecemerlangan korporat tahun 2022. Its General Manager Puan Sarawak also won the Corporate Excellence Category Award of the Year 2022 for the public sector category. A recognition rarely given to the public service sector. Congratulations to Puan Sarawak as well as to the management team and staff of Miri Port Authority. Pada majlis itu juga diadakan penyampaian anugerah perkhidmatan cemerlang APC 2019, 2020 dan 2021 berupa wang tunai dan sijil penghargaan kepada 27 penerima serta penyampaian anugerah perkhidmatan lama kepada 28 penerima yang telah berkhidmat lebih 10 hingga 40 tahun. Selain itu, turut disampaikan penghargaan dan anugerah kepada beberapa orang kaki tangan Lembaga Pelabuhan Miri dalam beberapa kategori. Perkembangan di Bau, sebanyak 10 acara sukan melibatkan belia daripada kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tasik Biru bakal berlangsung September depan. Penganjuran pelbagai acara sukan tersebut merupakan cetusan idea Timbalan Menteri Pengangkutan Sungai dan Laut Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru Datuk Henry Jineb semasa mengetuai satu perbincangan melibatkan wakil-wakil belia daripada kawasan Tasik Biru di Pejabat Wan Singai Tondong di sini pada Ahad. Antara jenis sukan yang dicadang ialah futsal Singai, bola sepak veteran sebelah-sebelah, bola tampar, karnival sukan dan hari keluarga daun, badminton, futsal 5 sebelah, bola keranjang, pertandingan memasak, e-sport dan bola jaring. Menurut Datuk Henry, tujuan penganjuran acara sukan itu adalah untuk memberi peluang kepada belia-belia mengisi masa lapang mereka dengan pelbagai aktiviti sehat. Tambah beliau lagi, dengan adanya fasiliti seperti padang bola sepak, gelanggang dan dewan serbaguna, maka kemudahan yang disediakan kerajaan itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya belia dan masyarakat di Dun Tasik Biru. Seterusnya, Gabungan Parti Sarawak GPS perlu memenangi ketiga-tiga kerusi Parlimen bagi kawasan Bidayuh pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 akan datang. Ahli Parlimen Serian Datuk Seri Dr. Richard Riot Jaim berkata, ini disebabkan 2 daripada 3 kerusi tersebut telah dimenangi pembangkang pada PRU14.
Beliau berharap kerusi Parlimen Mas Gading dan Parlimen Puncak Borneo dapat dimenangi GPS semula selain mengekalkan kerusi Parlimen Serian. Kesemua kerusi ini perlu dimenangi dengan majoriti yang banyak, tegasnya ketika berucap merasmikan Balai Pusaka Anak Tembeduk dan Tanah Perkuburan Baru Katolik Kampung Tembeduk Serian pada Sabtu. Untuk rekod, kerusi Parlimen Mas Gading kini dipegang Mondi Bimol, manakala kerusi Parlimen Puncak Borneo pula disandang Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Malaysia Datuk Willy Mongin. Sementara itu, pembinaan Balai Pusaka Anak Tembeduk telah bermula pada tahun 2016 di bawah peruntukan projek transformasi luar bandar RTP Kerajaan Sarawak dan kini ia siap sepenuhnya dengan kos pembinaannya sebanyak RM370,000. Keperkembangan sukan Jum Bola berpotensi merancakkan sektor pelancongan sukan untuk Sarawak. Presiden Jum Bola Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Murum Kennedy Chok Pai Ugon berkata, sukan Jum Bola mampu menarik minat orang ramai terutamanya di Sarawak kerana ia mudah dimainkan. Selain itu, katanya ia bukan sekadar dimain pada peringkat pertandingan sahaja tetapi pada masa sama ia juga dapat menyatukan masyarakat berbilang kaum di sini. Ini sangat berpotensi. Bukan hanya untuk kita main untuk pertandingan, tetapi juga saya melihat sukan ini dapat menyatukan komuniti kita di negeri Sarawak. Dan selain daripada itu, sukan ini merupakan saya lihat peluang untuk kita majukan sebagai recreational sport, di mana kita akan adakan pelbagai pertandingan baik di antara bangsa untuk mereka datang ke sini. Dan kita juga melihat kepada peluang ekonomi yang lain. Contohnya, kita tadi lihat cricket, dan kita mau negeri Sarawak akan menjadi powerhouse untuk sukan ini selaras dengan moto SSC. Dan kita berterima kasih. Dalam pada itu, beliau berkata Jum Bola Sarawak bakal membawa 4 tenaga pengajar yang diterbangkan dari Kuala Lumpur untuk memberi kursus kepada 53 peserta tempatan. Di samping 24 peserta dari pedalaman akan dibekalkan peralatan 4 raket Jum Bola dan 2 bola sebagai salah satu usaha untuk memperkasakan sukan berkenaan di negeri ini. Justru katanya ia akan menghasilkan standard prestasi yang berkualiti dalam kalangan persatuan sukan tempatan, kelab dan pertubuhan bukan kerajaan NGO yang lain. Hari sama ialah Adun Meluan, Roland Duat Jubin, pengasas merangkap Presiden Jum Bola Malaysia S. Raja Singram, Timbalan Presiden Jum Bola Malaysia Dr. Ong Kong Swee dan bekas Miss World Malaysia 2018 selaku Duta Sukan Jum Bola Larissa Ping. Laporan seterusnya, program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia yang akan diadakan selama 3 hari bermula 5 hingga 7 Ogos nanti di Dataran Perayaan Petra Jaya Kuching merupakan platform terbaik bagi rakyat Malaysia khususnya di Sarawak dalam melihat sendiri konsep Keluarga Malaysia yang diperkenalkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sarawak merupakan negeri ketujuh mengadakan program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia yang merupakan aspirasi kerajaan persekutuan dalam pentadbirannya ketika ini. Mengetahui lebih lanjut berkenaan program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia, wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS telah menemu bual beberapa pelajar Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA. Menurut Merupi Albert, program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia ini merupakan platform dalam menyediakan maklumat tentang bantuan dan inisiatif yang disediakan Kerajaan Persekutuan. Kerajaan Malaysia mengadakan program ini secara tidak langsung dapat membantu rakyat Malaysia dalam menerangi apa isu yang berkaitan dengan rakyat. Turut senada Jeffrey Sengguda yang berpendapat program sebegini dapat membantu golongan berpendapatan rendah dalam meningkatkan semula status sosio-ekonomi mereka. Pendapat saya mengenai program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia ini adalah ia sangat membantu golongan yang berpendapatan rendah seperti pengusaha kecil yang terdapat di Malaysia. Dan sebagai seorang pelajar IPTA juga, ia amat membantu dari segi kemudahan-kemudahan yang telah disediakan ataupun disumbangkan oleh kerajaan seperti jaringan internet. Manakala bagi Galatia Mimi pula, beliau berharap program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia ini akan dapat diadakan secara lebih kerap dan diadakan di kawasan luar bandar dan pedalaman.
Hal ini diperkatakan demikian kerana pelajar di kawasan tersebut adalah merupakan di antara salah satu golongan yang lebih memerlukan bantuan daripada kerajaan. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.